Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang berbahagia terima dan Nusi surau serta ahli jawatan kuasanya yang dihormati tuan-tuan guru, tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung pelajaran dari kitab Kifayatul Akhyar, masih lagi bab sujud sahwi yang sudah kita dah belajar tentang sujud sahwi pada solat fardu. Selepas ini kita termasuk yang berkaitan dengan sunat ab'ad. Kemudian matan berikutnya berkaitan dengan sunat hayat. Itu kalau kita lihat secara am di dalam matan Abi Syuja'. Kemudian disyarahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tuan-tuan yang mulia, sebelum kita meneruskan pengajian pada malam ini, kita baca surah Fatihah. Wajar kita sedekahkan ikut kepada almarhum Tuan Guru Cik Fakih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan yang mulia, saya pada hari kejadian tu, hari almarhum meninggal, saya berada di Senawang, Masjid Bandar Baru Senawang dengan Tuan Guru Muhammad Rashid Akib. Tapi Tuan Guru Muhammad Rashid Akib rasanya dah sini malam tu, yang dia kemamai datang sana kesian ngantuk, pasal kita ada kelas lah perkadaran sifat 20, sifat ma'ani. Jadi itulah kelas bersama. Jadi saya dapat maklumat tu pun malam. Saya buka WhatsApp sebab baru sampai Seremban ni. Tengok, oh, innalillahi. Mutiara hebat, sangat faqih orangnya. Mudah-mudahan
Yalah, kita tergolong seperti dia lah, paling kurang kita seperti itu, seperti itu orangnya. Sentiasa istiqomah dalam usianya yang lanjut, tapi istiqomah berdakwah lah, dakwah dengan penyampaian ilmu. Bila lihat tengok dia, saya akan teringat seorang alim min kibaril ulama, almarhum juga lah, Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Lebih kurang, wajah dia lebih kurang. Tengok, ada Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, wali Allah. Okay, tuan-tuan yang mulia, kita teruskan pada malam ini. Sebelum masuk ke Sunan Arba'at, matan yang akan kita baca, kita recall sikit lah, macam iaitu makmum syak bila bilangan rakaat imam, makmum yang syak kan. Sebab ni kita cerita solat fardu. Bila solat fardu, maknanya makmum belakang lah. Makmum tu syak, dia bukan yakin, dia syak Jadi imam dia yakin dia yakin, cuma tak kita makmum tu tergalib. Okay, subhanallah pun imam laksanakan sebagaimana keyakinan dia lah. Jadi makmum ni macam mana? Dia dah syak dah. Jadi dengan syak tu, dia maknanya kalau dalam kitab Qaulul Tam, kita pun dah belajar dah ni, saya saja bawa kitab Qaulul Tam. Tuan-tuan mungkin ada rumah tak sempama ni. Ini pun orang kata kitab poket jugalah, untuk panduan. Jadi apa katanya? Jika makmum sembahyang zuhur di belakang imamnya, kemudian syak ia pada tasyahud akhir. Ini in case dalam tahiyat akhir lah. Adakah imamnya telah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Yang kita tahu, kalau kita sembahyang seorang diri ataupun imam tu sendiri, 3 ke 4? 3. Sekarang ni makmum, kita ni makmum. 3 ke 4 imam ni, kan dah timbul syak. Okay. Dan adakah ia, ni bahasa lama, sayu dia yang membaca tasbih untuk mengingatkan imamnya? Jadi persoalan, diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani daripada bapanya bahawasanya diihtimalkan tidak kena tasbih, kerana zahirnya imam itu dia telah percaya bahawa dia telah sembahyang 4 rakaat. Imam tu yakin dia sembahyang 4 rakaat, yang ragunya makmum, bukan imam. Dan sedangkan makmum tidak yakin ia kesalahan imam itu, maka tidak patutlah makmum itu meragu-ragukan imam tu. Subhanallah kan. Dia ni menyebabkan imam tu pula ragu pula kan. Dia yang syak, maka tak perlu dia bertasbih, kecuali memang yakin. Tapi dalam keadaan imam tu pun dia yakin, itu kita dah bayar lah. Maknanya keyakinan masing-masing. Ni dia ragu. Ini dalam sembahyang itu, seperti yakin dua dengan dalil sama kedua-duanya pada hak dirinya. Dan seperti mana tidak lazim imam itu beramal dia atas syak makmum. Dia tak boleh follow makmum tu syak, imam dia saya yakin. Sebenarnya begitu hal juga, makmum dia yakin, tapi apa perlu dibuat? Okey, kita tengok ni dulu. Dan jika dengan segera makmum bermufarakah dirinya dengan imam, maka wajiblah ia sempurnakan sembahyangnya 4 rakaat. Dia mufarakah dengan imam, dia pun 3. Jadi tambah lagi 1, 4 rakaat. Walaupun dah jadi 5, itu kita dah bincangkan pasal makmum tu dia ada keraguan kat situ. Dan makmum tu sujud sawi sebab dia dah mufarakah dengan imam, katanya. Dan sujudnya itu kerana menambah rakaat yang diwahamkan semasa ia sembahyang seorang diri, bukanlah semata-mata kerana syaknya. Dan pendapat yang seperti itu mengikut apa yang dinakalkan di dalam kitab Ar-Rawdah daripada Imam Ghazali. Dan ada pun pendapat Al-Qadhi, ia tidak dikenakan sujud sahwi kerana sebabnya ialah syak, dan syak itu berlakunya semasa mengikut imam. Tapi yang pastinya dia buat mufarakah, cuma dia sujud buat sujud sahwi ke tak? Itu je. Jadi sujud sahwi ke tak? Dia boleh buat sujud sahwi, sebab itu adalah khilaf. Tak buat pun tak apa kalau mengikut pandangan Al-Qadhi. Begitu. Jadi apa perlu dilakukan orang makmum yang syak dengan imam tadi itu? Okey, satu. Kemudian yang kedua,
Ni soal imam memberi salam pada rakaat kedua atau pada rakaat ketiga ke kan. Ini cerita pada rakaat kedua sembahyang asar dan maghrib. Kita dah bincangkan. Ini bagi situasi apa makmum perlu buat. Jadi dalam keadaan ini makmum bertasbihlah subhanallah 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 secara ringkasnya. Tapi imam tak dengar subhanallah makmum tu. Mungkin yang tasbih itu makmum belakang, yang depan segan nak bertasbih kan. Ada berlaku begitu. Ataupun memang tasbih imam memang tak dengar sangatlah, memang tak dengar dan dia tergalitlah. Jadi apa perlu makmum buat? Ni baru 2 rakaat ni. Baru 2 rakaat. Jadi boleh 2 pilihan. Sama ada makmum ini niat mufarakah atau tunggu dulu imam, sebab dia mesti dalam keadaan mood menyangka imam itu lupa. Kot-kot lah nanti imam tu teringat dia bangun. Okey. Sekarang ada 2 pilihan, satu mufarakah, satu tunggu. Baik, kita tengok yang mufarakah dulu. Jadi bila dia niat mufarakah, dia boleh bangun, semayang tambah lagi 2 rakaat. Katalah kurang 2 rakaat lagi. Baik, kalau dia nak tunggu imam juga, imam bagi salam, kata imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak boleh terus bangun. Kalau dia tak ada niat mufarakah, dia tak boleh terus bangun kerana masih lagi dalam keadaan mood jemaah. Kerana dikhawatiri kan selemasanya kan kadar Fatihah kan, ataupun 1 rakaat. Jadi dia kena tunggu, walaupun imam tu dah berwirid zikir wirid, tapi dia anggarannya, kalau dalam kitab ni dia kata anggaran Fatihah atau anggaran Qul Huwallahu Ahad, barulah dia boleh berdiri. Baru dia boleh berdiri untuk menambah rakaat. Itu kalau dia niat tidak mufarakah lah. Jadi dia dapat pahala jemaah juga. Dia dapat pahala jemaah. Maknanya 2 kaedah. Kalau imam tu bangun, dia tambah lagi, dia wirid zikir kan. Tapi dia dah setkan masa dalam kadar Fatihah, dia baru berdiri. Imam baru ingat imam berdiri. Sebab itu dibincangkan dulu nak dikira adatnya macam mana dikira panjang tu. Kalau kadar Fatihah tu maknanya makmum lepas makmum berdiri, itu imam teringat selepasnya tu berdiri, tak membatalkan. Soalannya tak membatalkan makmum tadi. Tak batal. Tapi kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum berdiri, siang-siang dah batal dah. Apatah lagi kalau imam itu berdiri dalam tempoh masa Fatihah tadi tu. Imam tak, terus je Allahu Akbar tu sambung gitu, kemudian sujud sahwi. Itu keadaan imam. Yang penting makmum nak buat apa bila dah begini. Kalau dia niat mufarakah, selesai dah, tak ada apa masalah. Imam berdiri lepasnya pun dia dah mufarakah. Tapi kalau dia tak nak niat mufarakah, dia masih nak mood dalam jemaah, dia berdiri. Berdiri. Okey, itu contohlah. Kemudian apa lagi saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Okey. Jadi selepasnya tu dia berbisik dengan imam. Kalau imam tu lah. Betul mam, saya yakin mam, saya kira. Tapi kalau 4 rakaat kan beza 2 rakaat dengan 4 rakaat, jauh. Tapi kadang berlaku juga tu kadang berlaku, memang betul berlaku. Kalau gitu macam mana? Okey. Ikut keyakinan imam lah. Ikut keyakinan masing-masing. Tapi jangan buat bala. Dah selesai. Dia yakin dia dah selesai. Saya tak ada syak pun. Pasal dulu saya teringat. Saya kecil lah. Belum remaja lagi, tapi zaman sekolah rendah lah. Ada berlaku lah kes begitu. Kemudian arwah ayah saya tegur. Dia kata, ayah saya cikgu lah arwah. Saya tak ada syak pun. Saya yakin. Tapi saya memang yakin imam batal tadi. Pasal sekali sujud je. Ni bab sekali sujud.
Saya yakin saya bawa 2 sujud. Yakin. Okey, dah selesai dah. Dah. Tak payahlah dia membawang. Jadi ayah saya tak boleh membawang. Imam tu pun tak payah, jangan membawang. Apalah ni kita bawa sujud 2 betul kata kita. Nak kena kat kita ni. Agaknya gitu. Jangan nanti jadi panjang-panjang pula. Dah selesai duduk fiqh, selesai dah. Itu yang penting belajar fiqh ni supaya endingnya tu tak ada jadi begitu. Okey. Ni. Yang ketiga, maknanya kalau buat rukun dia tertinggal bacaan Fatihah imam ni. Nak buat macam mana? Makmum tidak wajib mengikut imam jika ia tinggal bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama. Kalau imam tertinggal bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama dan dia rukuk, maka tak wajib makmum ikut. Allahu Akbar dia baca doa iftitah. Dah macam mana rasa macam dah baca Fatihah, dia baca surah kan, terus baca surah. Rupanya Fatihah dia tak baca. Ini kadang berlaku. Jadi kita makmum belakang dengarlah. Kalau solat subuh, maghrib, isyak lah. Solat zuhur, asar kita tak payah nak inquiry cari imam ni baca ke tak baca Fatihah kan. Ni solat yang jahar lah senang cerita. Jadi imam rokok, kita ni pilihan juga sebenarnya. Nak mufarakah ke nak terus dengan imam. Kalau nak terus dengan imam, nyangka bahawa imam itu dia lupa. Kita mesti tanamkan qasad dalam hati imam ni lupa. Kalau kita kata imam ni batal, imam ni sengaja. Imam ni sengaja. Bila cakap sengaja je, kita tak boleh ikut dia. Okey, sekarang dalam keadaan mood, kita kata imam ni terlupa. Okey, kita pegang itu. Jadi imam rokok, sujud, kita tetap berdiri. Tunggu sampai imam tu bangkit rakaat yang kedua. Kemudian dia baca Fatihah apa semua. Selesai kan? Itu kira rakaat pertama bagi imam itu dan juga kita. Okey. Kemudian apabila imam nak baca tasyahud awal, kita ni makmum, imam tu tak tahu lagi yang rupanya dia ada tertinggal Fatihah. Jadi dia tak kira rakaat satu pun tak kira tadi. Jadi baru dikira tadi. Tapi dia baca tasyahud, kita makmum tak boleh baca tasyahud. Kita diam je. Kita duduk, diam je, duduk je diam. Dan berdiri pun boleh tasyahud dia. Berdiri dengan sengaja, kerana wajib, perbuatan yang wajib. Jadi dia berdiri tunggu imam pun boleh. Okey. Jadi dia tunggu. Okey, kalau di sini kata dia kan dia kata pilih antara mufarakah ataupun tak. Ni kalau kita pilih ikutlah ni kita pilih ikut. Apabila sembahyang oleh imam pada rakaat ini dan duduk ia kerana membaca tasyahud awal ikut anggapannya ikut imam tu, maka makmum tu jangan ikut, bahkan tak ada dia bangun qiyam. Ni dia tu suruh bangun qiyam. Bangun qiyam. Kalau duduk diam je jangan baca tasyahud. Jadi dia boleh sengaja bangun qiyam dan menunggu imam berdiri dan jangan baca Fatihah. Tak dikira bacaan Fatihah. Tapi ada pendapat yang kata boleh baca tapi makruh. Kita kan tak nak makruh, tunggu je lah. Tak payah baca. Nanti imam baca Fatihah, kira rakaat ketiga kan baca secara sir kan. Katalah solat maghrib sir ataupun isyak. Jadi barulah kita baca saing-saing kan, saing-saing. Okey, baru dikira sunatnya. Rokok, sujud kan. Okey, kita baca lagi. Dan jika ia membaca juga maka tidak dikira bacaannya. Mengikut salah satu dulu pendapat, apabila selesai imam daripada tasyahud awal kemudian bangun dia baca Fatihah, barulah makmum baca bersamaan dengan bangun imam. Okey. Maka tidak boleh makmum terus yang keempat dan apabila bangun ke imam pada rakaat yang ketiga pada anggapannya ikutnya, maka tidak boleh makmum terus membaca tasyahud awal baginya. Jadi maknanya makmum tetap tak boleh baca tasyahud jugalah. Kena follow imam tu juga. Imam dah berdiri, kalau kita baca juga kat sini kata batal kerana tak follow yang imam tadi. Berlainan duduk tasyahud tadi, sebab itu sunat duduk, sunat muakkad, maknanya dia berpindah kepada rukun yang wajib, qiyam. Okey, itu beza dia. Kalau orang tanya kenapa pula, okey, saya batal sembahyang. Dan jika imam bangun meneruskan sembahyang pada rakaat yang keempat pada anggapan imam dan dia duduk membaca tasyahud akhir, maka tidak harus makmum itu mengikut pada tasyahud itu. Maknanya tak boleh
Tak harus kat sini, tak wajib lah makmum tu membaca tahiyat. Bahkan hendaklah ia bangun, qiyam dan menunggunya dalam keadaan berdiri. Okay, masa tahiyat akhir tu makmum diri, tunggu. Okay, apa kata dia lagi? Jika ia kendaki atau bermufarakah dengan imam, bolehlah dia nak mufarakah dengan imam. Kalau di saat ini, jika ia kendaki, ini pilihan antara menunggu dengan mufarakah, dan sempurnakan sembahyangnya dengan sendiri. Dan jika dia menunggu imamnya, kalau mufarakah sempurna dengan sendiri. Kalau tunggu imamnya dan keadaan diri sehingga ia memberi salam, maka keduanya ikutannya tak putus dengan semata-mata salam imam. Kita jangan baca Fatihah lagi, jangan ikut macam tadi itu juga. Sebab lupa. Bahkan dalam lama selangnya selepas salam imamnya, dan jika rokok dan iktidalnya makmum selepas salam imamnya, sebelum lama selangnya serta mengetahui bahawa salam imam itu dengan lupa nescaya batal sembahyangnya. Tetapi jika syak ia makmum atau lama selangnya nescaya terputus keduanya ikutannya dan batallah semua. Ini samalah maknanya. Okey, dalam keadaan macam ni katalah kita sebut subhanallah. Subhanallah. Jadi imam kena tolak belakang. Kena tengok kan. Tapi imam yakin dia betul. Jadi kita pun tunggu lagi. Tunggu sekitar dalam satu Fatihah. Okey, baru kita teruskan solat lengkapkan. Itu sujud sawi. Sujud sawi. Okey, keadaannya begitu tuan-tuan. Pilihannya. Ini caranya lah. Mudahnya begitu kalau nak faham. Okey, jadi rasanya tuan-tuan pun dah faham dah ni. Kita ingat. Ulang ingatan ni. Ulang ingat lah. Tuan-tuan pun dah belajar dah dulu ni. Okay, ini jika bangun ke rakaat kelima, yang keempat. Jika imam bangun berdiri pada rakaat yang kelima, maka dalam makmum mufarakah dengannya dan jangan ikut. Dan jika ikut juga dengan sengaja serta ketahui hukumnya haram, nescaya batal solatnya. Dan jika makmum itu masbuk atau syak pada meninggalkan rukun, maka bangun imam pada rakaat yang kelima nescaya tidak harus baginya ikut imam itu padanya, bahkan wajib dia mufarakah dengannya. Kalau dia masbuk, imam dah rakaat kedua, dia baru masuk, tapi dia tahu imam tu dah rakaat pertama tadi, yang kelima pun dia tak boleh ikut. Kalau ikut batal juga solatnya, dia kena mufarakah. Dan jika seorang makmum yang masbuk mengikutnya pada rakaat yang kelima serta tahu dengan lebihnya saja, tidak sah ikutannya, tak sah. Sebaliknya jika ia ikut dengan jahil, tak tahu, semua rakaat serta sah lah sembahyangnya, dan dikira rakaat itu sebagai rakaat kelima bagi imam itu menurut kaul yang sahih. Asal imam tu pun tak tahu yang dia dah rakaat kelima, yang dia pun tak tahu yang imam tu tersilap. Jadi yang itu sah dan salah. Dia tahu tadi kan imam tu dah rakaat pertama, kalau ikut kiraan ni dah 5. Okey tuan-tuan, wallahu a'lam. Ni perkongsian, kita tengok balik sebagai fardu. Kita tengok matan berikut bahagian sunat pula. Untuk surat 282. Qala musannif rahimallahu wa nafa'a bi fid din wad darain amin ya rabbal alamin. Wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lisahwi. Dan yang disunat dan yang sunat apa ni? Sunat ab'ad. Dia tak tuliskan sunat ab'ad. Dan yang sunat ab'ad yang ditinggalkan oleh seorang yang solat tidak boleh diulangi setelah menjalankan yang lain, tetapi yang meninggalkannya itu hendaklah melakukan sujud sahwi. Nanti kita terangkan. Macam tadi kalau solat fardu dia tertinggal, dia kena patah balik. Dia tak rokok lagi, dia sujud. Dia teringat waktu tu dia tak sujud lagi, tak rokok lagi. Dia berdiri, bangun berdiri, dia rokok, i'tidal, sujud. Itu yang fardu. Yang ini sunat kan. Contohnya sunat ab'ad, doa kunut, selawat atas Nabi, atas keluarga Nabi, dan ada 6 tu, nanti kita tengok. Di atas telah disebutkan bahawa solat adalah mengandungi rukun sunat, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Yang dinamakan rukun ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan, dan solat tidak sah apabila perkara-perkara itu tidak dilakukan.
Ini yang dah selesai. Kita dah bincang dah. Faham? Yang dinamakan sunat ab'ad ialah yang dinamakan sunat oleh pengarang dan tidak termasuk bahagian dari rukun solat. Dia tak masuk dalam bahagian rukun. Dia sunat lah. Bahagian sunat. Sunat ab'ad ini boleh diganti dengan sujud sahwi tak kala ditinggalkannya kerana apa? Kerana terlupa, tanpa ada khilaf. Sebab lupa boleh. Demikian pula tak kala disengajakan. Pun boleh, tapi disengajakan ni ada khilaf. Kan? Kalau terlupa tak ada khilaf, boleh sujud sahwi. Kalau tak buat, tetap sah lagi solat, tak apa, masih sah. Cuma afdalnya tu buat. Okey. Tapi sengaja tinggal ni macam mana? Menurut kaul yang rajih, menurut kaul yang rajih, sengaja juga boleh dilakukan sujud sahwi. Sebab adanya cacat yang terjadi di dalam solat kerana meninggalkan sunat ab'ad ini. Bahkan kesengajaan itu cacatnya lebih besar daripada terlupa. Jadi buat sujud sahwi. Oleh kerana itu sujud sahwi lebih utama kalau disengaja tinggalkan. Kalau kunut sengaja tinggal, tahiyat awal sengaja tinggal, saja nak cepat kan. Nak hantar anak pergi sekolah, contohlah. Cuculah. Tengok semuanya masih ada anak kecil lagi ke ni? Adalah tu anak kecil lagi, alhamdulillah. Yang termasuk sunat ab'ad ini ada 6. Sunat ab'ad iaitu tasyahud awal, tahiyat awal. Duduk pada ketika tasyahud awal, duduknya tu sendiri. Kunut subuh yang ketiga. Kunut pada akhir solat witir. Dalam separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Itu pun begitu sunat ab'ad. Berdiri untuk kunut, sunat ab'ad. Doa selawat Nabi pada tasyahud awal, sunat ab'ad. Dan doa selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, itu sunat ab'ad. Yang menjadi dalil melakukan tasyahud awal. Okey, ni kita nak bincangkan tasyahud awal. Tadi dia dah sebut dah ke-6-nya. Termasuklah kunut. Kunut pun kunut yang apa? Termasuklah kunut pada bulan Ramadan separuh masa yang 15 16 ke atas tu. Yang terakhirlah di bulan Ramadan. Itu pun termasuk dalam sunat ab'ad yang boleh dilakukan sujud sahwi kalau tertinggal ataupun terlupa buat, boleh sujud sahwi. Yang menjadi dalil melakukan tasyahud awal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Buhainah yang berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka tasyahhud al-awwal nasiyan fasajada qabla an yusallim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tasyahud awal kerana terlupa. Ini dalil dia ni. Bila dah dalil maknanya ni syaraknya ni, disyariatkan. Lalu beliau sujud sebelum salam. Ni. Ini sebagai dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kita tengok. Perenggan muka surat 283. Apabila sujud itu dilakukan, sujudlah, sujud bukan sujud sahwi yang dimaksud sini. Ni sujudlah, sujud rukun tu. Maka duduk kerana sujud juga dilakukan. Ini disunatkan sebab sujud tu kan ada 2 kali. Sujud pertama, sujud kedua. Jadi bila sujud dah tentu ada duduk antara 2 sujud. Itu disunatkan. Sebab duduk adalah rukun yang dimaksudkan tersendiri. Tu duduk tu, perkara yang tersendiri. Kemudian bolehlah dikiaskan kunut itu dengan berdiri kerana kunut. Walaupun dia nak masuk bab kunut, tapi maknanya dia redundant dia punya perenggannya tu. Dia nak kiaskan sama-sama. Tentang duduk tasyahud tadi tu. Pertama duduk tasyahud. Jadi sebelum nak berdiri kan duduk tasyahud. Tu ada. Sebelum nak berdiri tu dia ada duduk dulu, kan. Begitu juga dengan kunut yang dikiaskan dengan berdiri kerana kunut, berdiri kerana kunut. Sebab kunut itu berupa zikir yang disunatkan tersendiri. Dia ada bab tersendiri, ada hadis dia yang tersendiri, disyariatkan yang tersendiri dan ditetapkan pada tempatnya yang khusus. Dia ada cerita dia berdasarkan hadis baginda Rasulullah. Sebab itu dia ada perkara yang tersendiri. Bukan kita nak dudukkan dia letak dekat mana-mana dalam rukun solat, tak ada.
Memang ikut ketertiban tersendiri dia. Okey. Kemudian perenggan. Kesunatan sujud sahwi itu adalah bagi kunut subuh dan kunut Ramadan. Adapun kunut nazilah bagi orang yang meninggalkannya tidak disunatkan sujud menurut kaul yang sah di dalam kitab At-Tahqiq. Ni tuan-tuan beza kunut, doa kunut subuh dan kunut Ramadan berbeza keduanya dengan kunut nazilah. Kunut nazilah dah boleh panjang-panjang boleh. Kalau kunut subuh makruh panjang-panjang. Dia segitu je bacaannya. Memang telah ditetapkan begitu. Kalau tambah lagi makruh hukumnya. Tapi kunut nazilah lain. Dia kadang panjang menangis sedih, mendoakan tentang jihad ni, melawan kufar, tentang kufar panjang-panjang kan. Sampai menangis, mengharapkan sungguh-sungguh. Itu kunut nazilah lain. Yang lain. Ingat ni. Nanti maknanya lepas ni tahu bila kunut subuh je sekadar itu panjang. Walaupun bacaannya yang lain, katalah Imam Tarawih, orang Arab kan, baik. Dia bawa kunut yang lain tapi kadar panjangnya segitu. Sebagaimana kunut biasa tu. Ni kalau dalam kitab fiqh lah. Kemudian perbezaannya adalah bahawa kunut subuh dan Ramadan telah kukuh, sedangkan kunut nazilah tidak demikian. Subuh dan Ramadan tu dia dah ada dalil dia tersendiri. Berbeza dengan kunut nazilah. Nak baca macam mana pun baca. Adapun doa selawat bagi Nabi. Okey, ni yang ketiga. Doa selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Kerana hal itu adalah zikir yang wajib ditunaikan pada duduk tasyahud akhir. Oleh kerana itu orang yang meninggalkannya disunatkan sujud, sebab meninggalkan doa selawat pada tasyahud awal itu dikiaskan dengan tasyahud akhir. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu tahiyat. Sampai situ. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad itu sunat ab'ad. Dalam tahiyat awal. Ketika tahiyat awal. Baik, berbeza dengan di tahiyat akhir dia menjadi rukun. Allahumma shalli ala Muhammad itu menjadi rukun pada tahiyat akhir. Dan selawat ke atas keluarga Nabi itu menjadi sunat ab'ad lah. Ab'ad dan yang lain itu sunat hayat. Macam tu. Okey, itu masa tasyahud akhir. Okey, Ibrahimiyah tak baca misalnya. Sujud sawi tak perlu. Itu sunat hayat. Cuma rugilah. Cuma rugi tak baca tu je. Cuma dia orang nak cepat hantar anak ke sekolah. Dia jelasan cucu pergi sekolah. Dia Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, selesai. Kemudian Allah wa ala ali Muhammad sampai kama sallaita ala Ibrahim. Allah wa ala ali Muhammad. Sunat ab'ad. Bakinya tu sunat hayat. Macam tu. Okey. Sebab dia di sini tak termasuk pun kan. Dia hanya sunat ab'ad sampai keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Itu muka surat 282. Jadi maknanya yang dia tak sebut tu sunat hayat. Okey. Tuan-tuan, kita teruskan sikit lagi. Tengok jam depan dan belakang ni berbeza sikit. Ini lambat sikit betul. Ini cepat. Yang itu betul. Okey, mana perenggan tengok Okey, Imam Ghazali perenggan Imam Ghazali menganggap adanya ilat sebab dalam menentukan sujud. Jadi sujud apa? Sujud sahwi. Kerana meninggalkan 6 hal itu yang sunat ab'ad. Menganggap ada ilat dalam menentukan sujud sahwi, ada sebab dalam menentukan sujud sahwi kerana meninggalkan hal yang 6 sunat ab'ad dalam muka surat sebelah tadi ni.
Sebab 6 hal itu termasuk di antara syiar yang nyata, yang tertentu di dalam solat. Memang ada hadisnya, ceritanya. Kena buat mengikut ketertibannya tu. Selepas rukun ni, buat ini berdasarkan hadis Nabi buat. Begitu tuan-tuan. Sebab ni kita cerita tentang sujud sawi. Kalau nak cerita hadisnya, kita patah balik semula kepada cerita rukun tu dan juga sunat ab'ad. Okey. Tuan-tuan Jazak belum. Kalau belakang lagi 6 minit. Lambat, lambat. Okay. Dah masuk. Sikit lagi. Tanya. Okey, ikut imam. Ikut imam. Ikut imam. Sebab dia sunat. Kalau dia terbuat sekali, memang kata disunatkan 2, tapi terbuat sekali dia makruh lah. Dan dia kena ikut imam. Dan makmum tak perlu tambah lagi. Dia kena ikut imam. Dan kalau tak buat pun sah lagi kalau imam tak buat. Jadi maknanya hal tu macam mana takkan nak subhanallah lagi. Subhanallah tak perlu. Perlulah imam tu sekali. Cuma nanti sembang-sembang mam. Kita agak-agak kalau sunat tu berapa mam sekali ke 2 kali? Kalau imam kata 2 kali, kalau 2 kali maknanya dia terlupa lah tu. Kalau dia kata sekali maknanya kesilapan aku. Sembang-sembang, tapi bukan semua orang boleh bersembang. Orang yang dia seronok nak ngetek dengannya. Okey. Baik, kita dah sampai waktu dah masuk waktu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab bab fiqh ni dia berat, berat, betul. Dia lebih bagus belajar pagi sampai dengan catatan tu semua. Yang kita belajar waktu maghrib kan, memang berat. Sedangkan belajar kat Azhar sendiri pun, belajar bab fiqh ni kalau jawab pun berasap ni. Kepala berasap. Memang. Nanti bila dah faham rasanya, lepasnya sejuk balik. Kan? Macam makan pedas. Nanti kan isap kretek kan, sejuk boleh. Itu tuan-tuan jangan isap pun wallahu a'lam bissawab. Ni jadi perenggan berikut kita akan sambung pada masa akan datang berkenaan kata pengarang dan sunat yang ditinggalkan oleh seorang yang solat tidak boleh diulangi. Ni kalau dia dah terlajak nak ulang balik ke apa, macam solat fardu, rokok tak buat, dia dah sujud, nak ulang balik ke tak? Ni kunut tak buat, dia dah sujud, nak patah balik ke tak? InsyaAllah pada masa minggu akan datang.